Salam sejahtera tuan-tuan dan puan, selamat datang ke saluran saya. Hari ini ada satu berita yang agak menarik perhatian saya yang saya nak kongsikan dari sini, berita daripada Sinar Harian. Ya, beliau ibarat legasi dalam politik Sabah. Bergelar Ketua Menteri Sabah paling lama di puncak kuasa sejak 2003 hingga 2018, Tan Sri Musa Aman bukanlah calon-calon ahli politik. Namun, tenggelamnya kapal besar Barisan Nasional BN dalam pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018, ombaknya turun membadai politik negeri di bawah bayu. Musa disingkirkan daripada mengetuai pemerintahan Sabah menerusi satu plot peralihan kuasa yang sangat dramatik. 6 ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, UMNO dan UPKO paling awal angkat kaki menyertai warisan. Walaupun sudah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri, Musa hilang majoriti 2 hari kemudian menyebabkan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdul akhirnya mengambil alih kuasa sebagai Ketua Menteri yang baru. Dan selepas itu, hampir 2 tahun kerjaya politik Musa tergendala dengan kes rasuah yang mengheretnya ke mahkamah selain isu kesihatan. Namun, sebalik dibebaskan daripada 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram pada Jun lalu, Musa ibarat harimau luka yang terlepas dari kandang. Kabar angin mengenai amukan Musa yang bakal menjatuhkan Syafiq sudah kedengaran sejak itu. Dan ramalan itu benar. Apabila Musa hanya memerlukan sekitar 1 bulan untuk merealisasikan cita-citanya. Tanpa ramai yang menduga, tiba-tiba 33 adun Sabah dengan 15 daripadanya adalah adun dari warisan, DAP dan PKR berada di belakang Musa. Bagaimana Musa melakukan gerakan manggis itu? Hanya Musa dan pasukannya mengetahuinya walaupun ada yang mendakwa ada adun ditawarkan dengan wang jutaan ringgit. Namun yang pasti, drama politik Sabah sejak hujung Julai lalu memasuki episod baru dengan Musa dan Syafiq berlumba-lumba mahu mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertua Negeri Tun Juha Khairuddin. Namun, akhirnya Tun Juha memperkenankan nasihat Syafiq untuk membubarkan DUN bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Ketika ramai yang melihat pilihan raya PRN Sabah kali ke-16 adalah penentu hidup mati antara Musa dan Syafiq, rupa-rupanya ramai yang tersilap. Musa tersingkir daripada PRN apabila tidak dinamakan sebagai calon Barisan Nasional BN dan beliau juga kemarin tidak memunculkan diri menjadi calon mana-mana parti ataupun calon bebas. Namun bagi penganalisis politik Profesor Siva Murugan, walaupun Musa tercicir daripada senarai calon BN Sabah dan beliau sendiri tidak muncul pada penamaan calon kemarin, namun itu tidak bermakna Musa sudah tidak lagi relevan dalam politik Sabah. Personaliti dan pengaruh Musa di Sabah sebenarnya sudah seperti Tun Abdul Taib Mahmud semasa menjadi Ketua Menteri Sarawak. Bagaimanapun, mungkin atas sebab tertentu seperti kes di mahkamah sebelum ini dan demi angin pembaruan Musa tidak dicalonkan BN. Namun, beliau berasa mungkin ada perbincangan antara BN dan Musa serta penyokong Musa sendiri bagi mengelakkan sabotaj. Dari malas sehingga kini, kalau kita lihat Musa masih setia bersama UMNO dan mesej-mesej di laman sosialnya lebih menyeru kepada rakyat Sabah mengundi dengan selamat, kata Siva Murugan yang sempat berkampung selama 4 hari di Sabah. Ketika ditanya lanjut apakah kabar angin politik paling kuat berkenaan Musa di negeri bawah bayu ketika ini, akui pensyarah politik tersebut tentang kemungkinan Musa diangkat Tuan Yang di-Pertua Sabah yang baru atau TYT yang baru. Sama ada mengikut perlembagaan Sabah, perkara itu boleh dibolehkan atau tidak itu. Kena lihat semula. Tapi berdasarkan perbualan beliau dengan orang politik di sana, di Sabah, ia dibolehkan. Ini kerana pelantikan TYT Sabah kini tiada had tempoh masa.
Ia boleh dicadangkan oleh kerajaan negeri kepada pusat dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong, Kongsi Pensyarah Universiti Sains Malaysia itu. Jadi berdasarkan rekod, Dewan Undangan Negeri Sabah pada Disember 2018 meluluskan pindaan rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Sabah bagi menghapuskan tempoh perkhidmatan Tuan Yang di-Pertua TYT Sabah selama 2 penggal saja. Jadi pindaan tersebut terus membolehkan Tun Juha Mahiruddin kekal sebagai TYT Sabah bagi penggal ketiga pada Januari 2019 yang lalu, dan beliau memegang jawatan tersebut sejak 2001 dengan tempoh sepenggal ialah selama 4 tahun. Dan sementara itu, menurut pakar Perlembagaan Malaysia, Profesor Dr. Syarahayu Abdul Aziz, persoalan mengenai pertukaran TYT Sabah perlu dilihat daripada dua peruntukan undang-undang, iaitu Perlembagaan Negeri Sabah dan Jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, jika ditanya sama ada seseorang TYT Sabah boleh ditukar atau tidak, kata Syamra Hayu, jawapannya adalah boleh tetapi dengan syarat. Ini kerana berdasarkan Perlembagaan Negeri Sabah Perkara 1 Bahagian 1, TYT hendaklah dilantik dalam tempoh 4 tahun, tetapi TYT boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatan. Jadi Tuan Yang di-Pertua juga pada bila-bila masa boleh dipecat jawatan itu oleh Yang di-Pertuan Agong dengan syarat Dun Sabah mempunyai 2/3 majoriti. Ketua Menteri perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong dan menyembahkan undi majoriti 2/3 Dun Sabah itu. Jelas Syamra Hayu yang merupakan pensyarah di Universiti Teknologi Mara. Dan dalam pada itu, walaupun beberapa ahli politik Sabah mengambil pendirian mengunci mulut mengenai kemungkinan Musa dilantik TYT Sabah, namun ramai yang mengakui beliau bukanlah calon pemimpin. Bagi penyandang Dun Lumadan selama 2 penggal sebelum ini, Dato' Kamarin Ombi, rakyat Sabah sememangnya akan tetap mengingati beliau sebagai pemimpin yang telah membawa pembangunan di Sabah. Selama lebih 15 tahun beliau menjadi Ketua Menteri, Musa telah melakukan yang terbaik. Itu bukan persoalan lagi, malah turut disuara adik beliau sendiri, Dato' Sri Anifah Aman. Namun sekarang adalah masa untuk orang lain pula memberi sesuatu yang terbaik. Saya rasa Musa pun memahami ketidakberadaan nama beliau dalam pilihan raya kali ini. 2 kali ke mahkamah untuk mencabar isu pembubaran Dun dan kalah kedua-duanya. Sudah tentunya dia melihat personalitinya sendiri tercalah kerana yang menghukum itu mahkamah. Katanya yang yakin BN masih parti dominan walaupun tanpa kelibat Musa. Ya, tuan-tuan dan puan, saya berharap berita ini memberi sedikit maklumat kepada anda dan jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.